Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita hadir ke majlis ilmu pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung kuliah hadis daripada kitab Mishkatul Masabih bab keimanan ni. Kita masuk hadis yang kelima pada hari ini. Hadis kelima kalau buku cetakan pertama 119. Buku cetakan kedua muka surat 121. Ada beza sikit. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadha lafzul Bukhari wa li Muslimin qala inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, orang Islam yang sebenar ialah orang yang mana orang-orang Islam yang lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah yang sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat Muslim, perawi iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya ada seorang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, orang Islam yang manakah yang lebih baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang mana orang Islam yang lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan bab keimanan. Jadi kita masuk perbincangan pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan antara perkara-perkara yang merupakan cabang keimanan dan merupakan penyempurna kepada iman. Jadi sebelum ni kita baca hadis berkenaan dengan cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Cabang-cabang keimanan lebih daripada 70 cabang. Jadi hari ini pula kita baca berkenaan dengan antara perkara yang menyempurnakan keimanan seseorang, iaitu bila mana dia dapat jaga diri dia, jaga lidah dia, dan juga jaga anggota-anggota yang lain daripada menyakiti manusia. Baik. Muslim yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah Muslim yang sebenar. Ia difahami daripada alif lam yang terdapat pada perkataan tersebut yang dinamakan alif lam lil haqiqah, yang memberi makna hakikat atau yang sebenar. Ini bermaksud seseorang Islam itu belum muka suratnya, kalau buku lama 120 sekarang ni, buku baru 122. Lama 119. Yalah, hadis tu 119 lah. Ini bermaksud seseorang Islam itu belum mencapai tahap Muslim sebenar selagi mana ia belum mempunyai ciri tersebut. Di samping itu, perkataan Islam sendiri bermaksud sejahtera, aman, selamat dan seumpamanya. Ini sebagai isyarat bahawa seseorang Islam itu sepatutnya mempunyai ciri-ciri tersebut di dalam kehidupannya. Setengah ulama mengatakan alif lam yang terdapat pada al-muslim di atas ialah alif lam lil ahdi dhihni, iaitu memberi makna suatu yang maklum di dalam fikiran. Ini bermakna gambaran di dalam fikiran tentang seorang Muslim ialah seorang yang tidak mendatangkan gangguan kepada orang lain
sama ada melalui lidah dan anggota yang lain. Jadi kalau kita tengok kepada hadis ni, mana Nabi SAW sebut al-muslimu. Dari segi terjemahan kita terjemah muslim yang sebenar. Jadi kalau nak kira asal kalimah muslim, muslimun, dia memberikan makna seorang muslim. Seorang muslim. Jadi bagaimana boleh diterjemahkan, boleh diberikan makna dengan yang sebenar. Di mana kita ambil terjemahan yang sebenar daripada kalimah muslim tersebut. Jadi kalau kita lihat di dalam pengajian kaedah bahasa Arab lah dalam ilmu nahwu, salah satu daripada yang dibincangkan di dalam ilmu tersebut iaitu berkenaan dengan alif lam ma'rifah. Jadi alif lam ni kalau kita tengok dari sudut maknanya pengajian ilmu nahwu lah, yang pertama dia panggil alif lam ni alamat kepada isim. Isim ni kata nama, kata benda, kata makna. Tu. Dia alamat kepada isim. Jadi mana kalau ada alif lam, maknanya dia adalah isim, bukan fi'il, perbuatan, bukan juga haraf, kata penyambung. Kemudian alif lam tu pula ada banyak makna. Banyak makna. Alif lam tu sendiri. Kalau kita tengok terjemahan Quran, kita tengok terjemahan Al-Quran pada terjemahan surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Dia terjemah, dia akan terjemah macam mana? Segala puji. Tu segala puji. Jadi segala tu mari daripada mana? Macam mana boleh terjemah segala tu? Sedangkan hamdun tu dia hanya memberi makna pujian. Tu. Jadi segala tu diambil daripada alif lam. Tu. Jadi cuma alif lam di situ dia memberi makna istighraq, dia panggil. Memberi maknanya meliputi. Meliputi. Jadi alif lam tu sendiri dia memberi makna meliputi semua pujian. Sebab tu dia terjemah dengan segala pujian. Kalau macam di sini tidak dia terjemah pula dengan segala muslim. Tu tidak terjemah begitu. Sebab apa? Sebab alif lam pada al-muslimu di dalam hadis ini ulama bincang apakah makna alif lam tu. Maka ulama syurah hadis membincangkan, mengatakan alif lam di situ dengan makna haqiqah. Dengan makna haqiqah. Maknanya sebenar, hakikat. Islam sebenar, hakikat orang muslim. Hakikat orang Islam. Maknanya hakikat muslim. Jadi dia peranan alif lam ni sangat penting lah. Antara mana perbahasan yang penting di dalam ilmu nahwu, perbahasan berkenaan dengan alif lam tu, makna alif lam tu. Dia penting kalau terutama sekali kalau orang jenis nak buka pondok, ilmu nahwu saraf ni dia nombor 1, dia kena kemah. Jadi kalau tok guru pondok pun lafi syughulin, syughul tu pergi letak fi'il lepas haraja, tu mana gagal, awal-awal lagi gagal. Tapi ada juga orang akak. Tu pakat duk junjung juga. Padahal nahwu tu berterabur. Jadi tak boleh nak mengajar, nak apa, terutama sekali ustaz-ustaz ahli-ahli ilmu ni mesti dia kena juga bahasa Arab tu. Kena usaha untuk belajar, untuk memahami. Penting tu. Baik. Jadi di sini daripada kalimah alif lam itulah difahami makna muslim yang sebenar. Jadi maksud hadis ni seseorang muslim tu dia sudah dikira muslim semata-mata dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tidak melakukan syirik, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanan dia, maka dia sudah dikira sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Cuma dia nak mencapai tahap muslim yang sebenar. Dia nak mencapai tahap muslim yang sebenar, maka dia kena melakukan ataupun melaksanakan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi prasyarat sebagai muslim yang sebenar.
Antara dia, hak dia dalam hadis ini. Tu mana antara syarat ataupun ciri-ciri yang mesti dipenuhi oleh seseorang Muslim untuk mencapai tahap Muslim sebenar, ialah dia jaga diri dia, lidah dia, dan juga jaga anggota dia yang lain daripada menyakiti orang lain. Jadi mana kalau seseorang Muslim tu, dia Muslim, dia beriman, tapi masih duk ganggu orang lain. Ganggu orang lain dari segi bercakap, lidah tak jaga, perbuatan tak jaga, dalam semua segi, dalam semua perkara, keseluruhan kehidupan kita. Tu. Sehingga bab-bab kecil-kecil pun sebenarnya kita perlu jaga juga, parking ke apa ke, perlu jaga jangan menyakiti orang lain, jangan menyebabkan orang melaknat kita. Jadi kalau seseorang Muslim tu tidak dapat mencapai perkara ciri-ciri tersebut, maka dia belum mencapai tahap Muslim sebenar. Belum mencapai tahap Muslim sebenar. Baik. Kemudian Muslim sebenar ni dia sesuai dengan asal kalimah Islam tu. Sebab Islam ni dia Islam ni dia asal daripada, kalau kita belajar saraf pula, ilmu saraf, salah satu daripada cabang kaedah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab ni, nahwu ni bapa bahasa Arab. Ayah. Saraf ni mak bahasa Arab, ibu. Ada dua ni adalah bahasa Arab. Maknanya seseorang tu dapat jaga bahasa Arab dia tu dengan baik. Dari segi ilmu saraf pula, Islam ni dia asal daripada kalimah aslama. Aslama ni dia fi'il madhi. Fi'il madhi 4 huruf. Aslama dia memberi makna memberikan kesejahteraan, mensejahterakan. Itu mana aslama. Aslama fi'il madhi past tense. Lepas tu yuslimu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni present tense lah ataupun future. Islam itu adalah masdar. Masdar ni mana kata terbitan. Kata terbitan. Jadi Islam ni kata terbitan daripada kalimah aslama. Aslama ni makna dia memberikan kesejahteraan. Muslimun itu adalah isim fa'il. Isim fa'il ni isim ataupun kalimah isim yang menunjukkan kepada pelaku, Mana orang Islam Muslim, dari segi kalimah tu, kalimah dari segi bahasa, kalimah tu memberi makna orang yang memberikan kesejahteraan, orang yang menyebarkan kesejahteraan. Kemudian aslama ni dia tu 4 huruf, dia berasal daripada kalimah 3 huruf. Sebab asal kebanyakan kalimah di dalam bahasa Arab ni 3 huruf. 3 huruf dia salima yaslamu. Salima tu dengan makna sejahtera, kesejahteraan, keamanan, keselamatan. Jadi maknanya pecahan Muslim ni dia pecahan daripada kalimah orang kalimah yang memberikan kesejahteraan, memberikan kesejahteraan. Mana orang Muslim sebenar dia memberikan kesejahteraan. Sebab apa dia memberikan kesejahteraan kepada orang lain? Sebab sifat sejahtera tu, selamat tu sudah ada pada dia. Tu pada dia sendiri tu sudah ada salima, salim, salam tu. Baik. Mana dia ini isyarat orang Islam sepatutnya ada ciri-ciri tu di dalam kehidupan dia. Jadi kalau seseorang Islam tak ada ciri-ciri tersebut di dalam diri dia, di dalam kehidupan dia, maka dia seolah-olah bukan Muslim. Seolah-olah bukan Muslim. Jadi yang ni kalau kita nak tengok ciri-ciri Islam yang sebenar, yang paling sempurna, paling lengkap, kita boleh tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Ada juga ulama mengatakan alif lam tu memberi makna al-ahdudz zihni. Ahdudz zihni ni maknanya suatu yang maklum. Ahdun suatu yang telah maklum, telah diketahui. Zihni fikiran. Jadi mana alif lam itu memberi gambaran sesuatu yang telah maklum di dalam fikiran. Bila disebutkan muslim, al-muslimu,
Maknanya ada dalam fikiran kita seorang yang memberikan kesejahteraan kepada orang lain, seorang yang tidak mendatangkan gangguan kepada orang lain. Itu yang sudah maklum di dalam fikiran. Jadi sepatutnya bila kata orang Muslim, automatik duduk dalam kepala orang lain, orang yang memberikan kesejahteraan kepada manusia. Jadi mana? Tak kira di dalam fikiran orang Islam ke, orang kafir ke, maknanya orang kafir bila dengar kalimah Muslim, itu orang yang hidup dia memberikan kesejahteraan kepada orang Islam. Jadi daripada situ, mana dalam fikiran tu sudah diletakkan begitu. Daripada situ mana bila seseorang tu tengok orang yang mengganggu orang lain, menganiayai orang lain, dalam kepala ini bukan Muslim ni. Dia jadi gitu. Ini bukan Muslim ni. Sebab Muslim, bagi saya Muslim, dia tidak mengganggu orang lain, dia mensejahterakan orang lain. Itu juga satu makna kepada alif lam pada kalimah al-muslimu. Baik. Di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan muslim bukannya mukmin. Dan ianya memberikan beberapa pengertian. Antaranya ialah pertama untuk menunjukkan bahawa Muslim yang sebenar ialah seorang yang ikhlas dalam keimanannya kepada Allah. Dari segi hubungan, ia bukan sahaja mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, tetapi ia juga menjaga hubungan yang baik sesama manusia. Bahkan segala ciptaan Allah yang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Kedua, orang-orang Islam bukan hanya menjaga amalan batin sahaja, tetapi juga amalan zahir. Ketiga, untuk menunjukkan bahawa orang Islam sebenar adalah orang yang berjaya mencetuskan daya kekuatan iman yang terdapat di dalam dirinya yang berasal daripada perkataan amn, bermakna keamanan dan seumpamanya. Perkataan amn itu mendatangkan faedah dan hasil sehingga boleh dirasai oleh orang lain, bukan semata-mata dinikmati olehnya sahaja. Ini kerana perkataan Islam yang merupakan kata dasar kepada kata dasar kepada perkataan Muslim memberikan makna sesuatu yang zahir serta menunjukkan amalan luaran, berbeza dengan perkataan iman yang merupakan kata dasar kepada perkataan mukmin yang memberikan makna batin serta lebih menggambarkan sifat dalaman, iaitu kepercayaan. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW guna kalimah al-muslimu. Nabi tidak guna kalimah al-mu'minu. Tidak guna kalimah al-mu'minu. Dari satu sudut sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam hadis sebelum ni, hadis yang kedua, hadis pertama lah hadis Jibril. Lepas pada tu hadis yang ketiga berkenaan dengan rukun Islam. Jadi di situ kita telah jelaskan mana perbezaan antara iman dan Islam. Islam ni dia lebih menjurus kepada amalan-amalan zahir, amalan-amalan zahir. Iman dia menjurus kepada kepercayaan dalaman. Jadi iman ni benda tak nampak. Iman ni benda tak nampak dalam hati. Islam yang zahir, sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadah, beri zakat dan seumpamanya. Jadi di sini Nabi SAW guna kalimah Muslim. Dari satu sudut dia lebih sesuai. Sebab apa? Sebab tidak mendatangkan gangguan kepada orang lain pada lidah dan juga pada tangan anggota yang lain. Itu adalah sesuatu yang bersifat zahir. Nampak? Nampak. Tu. Hak dalam hati orang tak nampak. Tapi seseorang yang memberikan kesejahteraan kepada orang lain, mengelakkan gangguan kepada orang lain, itu adalah amalan yang bersifat zahir, luaran, bersifat luaran. Jadi mana sesuai dengan al-muslimu tu, muslim iaitu amalan luaran dia berikan kesejahteraan, keselamatan kepada orang lain. Kemudian antara dia lagi iaitu dia menunjukkan maknanya
keikhlasan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab beriman kepada Allah, beriman kepada keimanan yang itu semua merupakan suatu dalaman, benda dalam. Benda tak nampak. Nah, salah satu daripada ciri-ciri keimanan. Nah, keimanan tu banyaklah, keimanan kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Antara ciri-ciri keimanan yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah maknanya memberikan keimanan, keamanan, kesejahteraan kepada orang lain, mendatangkan kebaikan kepada manusia sesuai dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan rahmat kepada manusia. Cuma rahmat tu nak keamanan tu nak nampak macam mana, benda dalam tak nampak. Nah, maka dalaman keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul itu dizahirkan dengan amalan luaran. Apa dia amalan luaran tu? Iaitu memberikan kesejahteraan kepada manusia. Sebab di dalam ajaran Islam, dia bukan ajaran yang bersifat hubungan dengan Allah Ta'ala saja. Tidak. Dalam Islam bukan amalan bersifat hubungan dengan Allah sahaja, tidak. Tetapi sebaliknya, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Bahkan hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini yang diajarkan oleh Islam. Jadi keimanan kita yang sebenar di dalam hati, kepercayaan kepada ajaran Islam yang sebenar di dalam hati, kita zahirkan dengan luaran sebagai seorang Muslim, iaitu dengan memastikan orang lain tidak terganggu, tidak terganggu dengan kita, dan juga bahkan orang lain mendapat kesejahteraan, keselamatan daripada kita. Baik. Kemudian begitu juga daya kekuatan iman tu dia boleh tercetus sehingga zahir, Sifat menyampaikan kesejahteraan daripada seseorang Muslim bukan hanya terbatas kepada orang Islam yang lain sahaja, sebagaimana zahir hadis ini. Tetapi hadis ini adalah sebagai latihan kepada seorang Muslim, iaitu kemampuan memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain adalah sebagai asas dan latihan. Hasilnya, mereka dapat meluaskan jaringan kesejahteraan kepada bukan Islam juga. Ini dikuatkan lagi bila mana hadis di atas diriwayatkan juga dengan lafaz yang berbeza, iaitu lafaz an-nas yang memberikan makna manusia secara keseluruhan, iaitu An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, orang Islam yang sebenar ialah orang yang mana manusia yang lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya, dan orang mukmin yang sebenar adalah orang yang manusia lain merasa aman daripadanya pada darah-darah dan harta-harta mereka. Jadi sifat menyampaikan kesejahteraan daripada seorang Muslim ni, dia tidak sepatutnya hanya kepada Muslim yang lain, tetapi sebaliknya kepada bukan Muslim juga. Cuma sebagai latihan. Untuk kita nak memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan kepada bukan Islam, sebagai latihannya kita buat dulu sesama Muslim. Mana kalau sesama Muslim pun kita tidak mampu untuk jaga, untuk mengelakkan mereka terganggu dengan kita, sesama Muslim, bagaimana kita boleh maknanya luaskan kesejahteraan, kebaikan itu kepada bukan Muslim? Kepada bukan Muslim. Jadi mana hadis yang menunjukkan orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya, itu sebagai latihan.
sebagai latihan untuk memampukan seseorang itu juga memberikan kesejahteraan kepada bukan muslim. Cuma kesejahteraan kepada bukan muslim ni yang ni kita boleh tengok kepada pembahagian kafir lah, pembahagian kafir pula, kepada beberapa bahagian yang mana Nabi SAW suruh jaga sungguh, iaitu kafir zimmi. Lepas tu kafir-kafir yang lain, kafir muahid, kafir musta'man dan sebagainya. Adalah kategori-kategori kafir tu yang insya-Allah kita akan jumpa di dalam hadis yang akan datang insya-Allah. Baik. Jadi sebab tu di dalam riwayat yang lain ada digunakan lafaz an-nas sebagai ganti kepada lafaz al-muslimun. Mana seseorang muslim yang sebenar iaitu manusia yang lain. Manusia termasuklah orang Islam dan bukan Islam, kafir pun. Maknanya manusia selamat daripada gangguan lidah dan juga gangguan tangannya. Tangan tu mewakili anggota-anggota yang lain. Maknanya bukan kata tangan saja, kaki tak apa. Tidak. Sama saja. Mana tangan tu sebagai isyarat wakil kepada anggota-anggota luaran. Lidah ni maknanya selamat daripada lidah, mulut. Tu. Cuma sekarang ni mulut ni dia tangan dah ambil alih tugas mulut sekarang ni. Sebab main tulis je, tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp, tulis. Jadi maknanya muslim yang sebenar iaitu orang Islam yang lain ataupun manusia yang lain selamat daripada kejahatan tulisan-tulisan dia. Kejahatan lidah dia, mulut dia, dan juga yang menggantikan tugasan mulut, yang menggantikan tugasan lidah, iaitu seumpama tangan, jari-jari yang menaip. Baik. Namun begitu, memperluaskan kesejahteraan sebenar bukan hanya melalui cara yang lembut, tetapi sebaliknya kadang-kadang ia memerlukan kekerasan bila cara pertama tidak memberikan kesan. Cara tersebut sama ada kepada golongan yang akan disampaikan kesejahteraan itu kepadanya atau kepada orang yang menghalang orang lain untuk menerima kesejahteraan Islam. Jadi mana Islam ni agama rahmat. Nabi SAW ni mendatangkan rahmat kepada manusia. Maknanya Islam ni maknanya agama untuk memberikan rahmat, kesejahteraan, kebaikan kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada seluruh alam. Kemudian kita tengok di dalam pengajaran memberikan kesejahteraan. Kita tengok di dalam Islam, di dalam konsep memberikan kesejahteraan ni bukan dengan gosok saja, bukan dengan beri mainan apa saja, tidak. Kita memberikan kesejahteraan kepada anak, seorang ayah memberikan kesejahteraan, kebaikan, keselamatan kepada anak dia, bukan dengan hanya beri duit, beri itu sudah, tidak. Beri rotan juga termasuk di dalam memberikan kesejahteraan kepada anak. Sebab itu mana di dalam Islam Nabi SAW ajar anak kecil-kecil, kita tengok anak 7 tahun. Kalau kita biarkan dia tak semayang, itu bukan bermakna memberikan kesejahteraan. Itu menzalimi dia, menyebabkan dia jadi jauh daripada agama. Jadi kejut dia bangun subuh-subuh tu. Subuh tu kejut. Bangun. Suruh dia bangun juga. Dia mengantuk tak boleh kira lah. Budak orang tua pun mengantuk. Budak lagi lah. 7 tahun tu kak. Tu. Kejut dia. Biar dia bangun. Bangun ambil wudu. Bawa lelaki bawa pergi masjid. Pergi surau. Tu. Suruh dia sembahyang. Itu termasuk di dalam memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan kepada dia. Begitu juga sampai kepada satu peringkat rotan bila perlu, itu termasuk di dalam memberikan kesejahteraan. Jadi maknanya memberikan kesejahteraan ini bukan dengan makna lembut sepanjang masa, tidak.
bahkan lembut sepanjang masa tu, itu boleh membinasakan. Itu boleh membinasakan. Jadi ada ketikanya perlu kepada kekerasan. Begitu juga dengan Nabi SAW, kita tengok Nabi ni diutuskan membawa rahmat. Tapi di dalam Nabi nak menyampaikan rahmat itu bukan sepanjang zaman dengan lembut, dengan bermaafan, memberikan kemaafan dan sebagainya. Tidak. Sampai satu peringkat di dalam setengah-setengah kes Nabi nampak ganas. Tu apa puak-puak Urainah tu yang bunuh yang colek butir mata penjaga unta Nabi SAW, bunuh penjaga unta Nabi. Nabi suruh pergi kejar, tangkap, bawa mari. Buat sebagaimana yang dia buat kepada penjaga-penjaga unta Nabi SAW. Buat lagu tu. Nampak ganas. Tapi sebenarnya dengan perbuatan sedemikian, dengan cara sedemikian, dia akan menyelamatkan orang lain daripada buat lagu tu juga kepada orang Islam. Tu kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam menjaga negara Islam. Orang lain akan beringat. Orang lain, tak boleh Muhammad ni. Tu kalau kita buat ke dia ganas-ganas, dia balas ganas juga kita. Jadi kita kena beringat, kita kena berhati-hati. Tu. Jadi cara sedemikian menyelamatkan orang lain daripada melakukan kerosakan. Tu. Sama juga hukum hudud ke hukum qisas ke, itu termasuk di dalam memberikan kesejahteraan walaupun nampak ganas. Tu. Maknanya bunuh seseorang menyelamatkan orang lain. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Untuk kamu, untuk manusia ni, di dalam pelaksanaan hukum qisas tu ada kehidupan. Ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdik. Maknanya nampak ganas, bunuh seorang. Tapi sebenarnya Islam nak beri kesejahteraan kepada orang lain supaya orang lain selamat, orang lain dapat kehidupan. Jadi mana sesebuah kerajaan Islam, orang Islam yang melaksanakan hukuman-hukuman yang nampak zahirnya keras seperti tadi, sebenarnya itu termasuk di dalam konteks memberikan kesejahteraan kepada manusia. Sebab apa? Dia akan menyelamatkan orang lain, manusia yang lain daripada kejahatan, daripada melakukan kejahatan, dan dia akan mendatangkan kesejahteraan kepada orang lain. Itu makna kesejahteraan Islam yang diberikan, yang disampaikan oleh seorang Muslim. Terbaik. Dia tak boleh kira rahmat ni, kita nak tengok rahmat mana di dalam tafsiran sesetengah kalangan. Rahmat ni maknanya tidak kerah dengan orang kafir. Orang kafir buat macam mana pun senyap, sudah, jangan duk. Itu tak kena. Tak kena. Rahmat ni, kesejahteraan, beri kesejahteraan ni ada peringkat-peringkat dia, ada tahap-tahap dia. Kita tengok cara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sendiri. Di antara perkara yang perlu diberi perhatian di dalam hadis ini ialah Nabi SAW mendahulukan sebutan lidah daripada tangan. Ini sebagai isyarat kepada peranan lidah adalah lebih utama daripada tangan ataupun anggota luaran yang lain. Begitu juga kalau diperhatikan kepada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka kita akan dapati banyak sekali ditekankan lidah daripada berbanding anggota-anggota yang lain antaranya. Jadi kalau kita tengok di dalam hadis ini, mana Nabi SAW mendahulukan lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Walaupun di dalam kaedah bahasa Arab ni juga mana berkenaan dengan nahwu juga. Dalam kaedah bahasa Arab, huruf ataf dengan waw. Waw tu huruf ataf dia panggil. Ataf ni mana penyambung. Jadi huruf penyambung ni dia ada beberapa. Ada banyak.
Dia ada fa, ada thumma dan sebagainya. Huruf waw ni dia semata-mata nak menghimpunkan dan nak menjelaskan perbezaan antara sebelum huruf dengan selepas huruf. Jadi maknanya min lisanihi, daripada lidahnya dan tangannya. Jadi di situ dia hanya nak himpunkan. Dia bukan nak sebut tertib, susunan. Kalau susunan ni dengan fa ataupun dengan thumma, itu susunan. Jadi dengan waw ni semata-mata nak cerita lidah dengan tangan tu berbeza. Benda lain. Benda bukan benda sama. Bukan benda sama. Yang kedua, semata-mata nak menghimpunkan. Himpunkan lidah dan juga tangan. Bukan dengan maksud nak buat susunan. Tertib. Bukan dengan tertib. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada hadis yang lain dan juga berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahawa mana Islam memberikan penekanan kepada lidah ni lebih daripada anggota yang lain. Penekanan jaga lidah lebih daripada jaga anggota yang lain. Yang tu kita boleh tengok. Antara dia kita baca. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi kemudian kamu berpaling. Itu pelik tu bahasa tu. Summa tawallaitum. Tawallaitum ni kamu berpaling. Betul lah, kamu tidak memenuhi janji itu, betul lah. Berpaling ni maknanya tidak memenuhi janji. Kemudian kamu berpaling, iaitu kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Maknanya berpaling, tidak menunaikan apa yang dijanjikan oleh kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam ayat ini Allah taala menyebutkan antara janji yang diambil dengan Bani Israel, mana janji yang Allah taala buat dengan Bani Israel adalah mengucapkan kata-kata yang baik dengan manusia secara khusus, selepas menyebutkan perintah supaya berbuat baik secara umum. Ini menunjukkan penekanan kepada penjagaan lidah adalah lebih dititik beratkan di dalam janji yang terdapat di dalam ayat ini. Jadi mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut antara janji yang Allah Ta'ala buat dengan Bani Israel, ada beberapa janji itu. Supaya sembah Allah Ta'ala sahaja, buat baik kepada kedua ibu bapa, kepada kaum kerabat, keluarga, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan ucaplah kalimah ucapan yang baik kepada manusia. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus antara janji Allah dengan Bani Israel ialah ucap yang baik kepada manusia. Maknanya jaga lidah, jaga lidah. Di tempat yang lain, ketika Allah Ta'ala memberikan peringatan tentang berbuat baik kepada ibu bapa, penekanan yang diberikan adalah kepada lidah berbanding anggota yang lain. Firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bermaksud,
Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan banyak lagi ayat yang lain menyebutkan perkara yang sama seperti dalam surah An-Nisa ayat 5, 8 dan 9 dan surah Al-Ahzab ayat 70. Jadi makna kepada ayat-ayat tersebut tu kita boleh tengok dalam nota kaki di bawah. Jadi ini saya tak kemukakanlah dia punya ayat-ayat dia tu. Jadi kalau kita tengok makna dia bawah tu, antara dia lah seperti surah An-Nisa ayat 5 tu. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Situ pun mana Nabi Allah Subhanahu wa taala sudahi dengan dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Kemudian begitu juga wa idza hadaral qismata ulul qurba, ini pun begitu juga. Akhir sekali maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Jadi banyak disudahi dengan kalimah-kalimah tersebut. Kemudian ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat. Jadi mana banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perkara tersebut. Mana penjagaan lidah. Jadi dalam ayat ni berkenaan dengan perintah supaya buat baik kepada kedua ibu bapa ni, mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Taala sebut secara khusus buat baik kepada kedua ibu bapa ni, antara dia jangan kata uff, maknanya jaga lidah dengan kedua ibu bapa. Patut ucaplah kepada kedua-duanya, patut jangan herdik, mana lidah juga. Ucaplah kepada kedua-duanya dengan kalimah yang baik, maknanya lidah juga. Mana dengan kedua ibu bapa ni jaga lidah. Itu yang disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Cuma berkenaan dengan ayat ni, di kalangan ulama mufassirin mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebut jaga lidah, jangan ucap uf kepada ayah, jangan kepada ibu bapa, jangan herdik kedua ibu bapa. Tu. Maknanya uf pun tak boleh. Maka guna tangan lagilah tak boleh. Guna kaki lagilah tak boleh. Tu dia panggil termasuk di dalam qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi ni maknanya kalau setara kata uf pun tak boleh, maka tangan lagi-lagilah tak boleh. Kaki lagi-lagilah tak boleh. Itu dia panggil qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Ada yang mengatakan sedemikian. Cuma ada di kalangan ulama mengatakan di sini Nabi nak beri penekanan kepada lidah kerana sebab-sebab yang tertentu, kerana sebab-sebab yang tertentu. Yang tu kita boleh kita akan bincangkan selepas ini. Sebab apa jaga lidah tu lebih diberikan penekanan berbanding dengan anggota yang lain? Sebab apa? Jadi mana dalam ayat tu Allah Ta'ala tidak sebut jangan kamu tendang ibu bapa kamu, tak sebut. Tak sebut lagu tu, tapi sebut jangan kata uf. Sebab apa? Penekanan itu kenapa penekanan dengan ibu bapa tu jaga lidah lebih diberikan penekanan berbanding dengan anggota-anggota yang lain. Yang tu kita akan sebut selepas daripada ni. Ada.
Tadi kita pula kan kisah Isra Mi'raj Rasulullah pergi tengok neraka dengan syurga. Lalu Rasulullah sebut ramainya ahli neraka tu di kalangan wanita. Dan kedua kerana ni ditunjuk lidah. Hadis sahih. Ada. Yang sahih pun ada. Yang sahih ada, cuma tak pasti hak cerita Isra Mi'raj tu mungkin hak tu termasuk dalam yang sahih juga. Sebab Isra Mi'raj ni dia banyak. Hadis dia tu banyak. Tapi hadis berkenaan dengan Nabi sebut penguasaan semua amalan-amalan tadi tu mana? Lidah. Tu banyak punca daripada lidah pun banyak juga. Termasuklah dalam kes mana perempuan maknanya kufur kepada suami, yakfurnal ashir. Yang tu insya-Allah lah minggu depan. Ada minggu depan. Daurah minggu depan. Daurah minggu depan tu adalah hadis tu. Kita akan bincang lah situ. Yakfurnal ashir tu. Termasuk dalam hak mana? Yang tu tahu dah semua dah. Yang daurah minggu depan. Dekat apa Baitul Izzah apa Baitul Zakiyah. Meru. Tapi yang tu untuk muslimat ni. 100 muslimat. Baik. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penjagaan lidah syarat kepada keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Sebagaimana sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah dia menyakiti jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam sahaja. Jadi mana dalam hadis ni mana mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang beriman kepada Allah dan hari kemudian jangan menyakiti jiran. Itu umum. Jangan menyakiti jiran ni sama ada dengan tangan, dengan kaki dan juga dengan lidah. Umum. Begitu juga memuliakan tetamu pun begitu juga umum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian hendaklah dia ucap yang baik atau diam. Maknanya jaga lidah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian jaga lidah. Mana ini menjadi syarat. Mana seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu orang yang tak jaga lidah ni tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Bukan dengan makna dia jadi kafir, dia ingkar kepada salah satu daripada rukun iman, tidak. Di sini nak cerita penekanan yang sangat-sangat berat terhadap penjagaan lidah ni. Tu jadi hak ni kalau kita baca hak ni, kita tak boleh nak bayang orang yang jenis lidah dia mudah sangat nak fitnah orang lain, nak kata orang tak kata pun dia kata, duk bawa cerita-cerita yang orang tak kata fitnah dan yang terlibat dalam fitnah-fitnah tu kadang-kadang ustaz-ustaz lah. Duduk atas atas mimbar atas nilah kursi-kursi kuliah lah. Duduk atas kursi-kursi kuliah. Duduk situ gunakan platform tu untuk nak fitnah orang lain. Duk kata kepada orang lain apa yang orang tak kata. Itu sangat-sangat bahaya. Antara sebab mengapa lidah lebih diberikan penekanan daripada anggota lain adalah kerana beberapa faktor. Antaranya, pertama, peranannya lebih besar, luas, banyak dan lebih mudah berbanding anggota lain. Seperti ia merangkumi orang berkedudukan serta awam, orang dekat serta jauh, orang hidup serta mati dan sebagainya. Contohnya,
seseorang boleh melakukan sesuatu sama ada baik seperti memuji, mengagung-agung atau sesuatu yang buruk seperti mengeji, mengutuk, mencela dan sebagainya dengan menggunakan lidah terhadap orang berkedudukan seperti pemimpin, ibu bapa, guru atau terhadap orang yang berada jauh atau orang yang telah mati, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota lain. Jadi sebab apa kalau kita tengok di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kita tengok penekanan diberikan kepada lidah berbanding anggota yang lain. Jadi sebab apa? Antara dia kerana peranan lidah ni lebih besar, lebih luas, lebih banyak, lebih mudah. Tu. Berbanding dengan tangan, kaki dan sebagainya. Dengan lidah ni kita boleh kata kepada orang besar dan orang kecil, orang biasa. Kita boleh kutuk pemimpin, kita boleh caci maki pemimpin, kepada raja dan sebagainya. Kita boleh kata ke dia dengan lidah. Tapi dengan tangan kita tak buat. Tak ada orang berani pergi ke Perdana Menteri tu pergi jetik telinga dia. Tak ada siapa pun berani. Maknanya dengan tangan tidak mampu. Padahal tangan tidak mampu melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh lidah. Begitu juga lidah boleh untuk orang dekat dan juga orang jauh. Depan-depan dia boleh nak kata, nak maki ke ataupun nak puji ke, boleh dengan lidah. Orang jauh pun boleh, tak duduk di depan, dia boleh puji, dia boleh kutuk, dia boleh maki, dia boleh fitnah, dan sebagainya, boleh dengan lidah. Tapi dengan tangan, dengan kaki, depan bolehlah, belakang tak bolehlah. Begitu juga dengan orang yang telah mati. Tu lidah boleh. Dia nak maki ke, dia nak puji ke orang yang dah mati, boleh. Tapi tangan, kaki tak ada orang buat. Tak ada orang nak marah pada orang yang telah mati, gali kubur. Aku tak boleh, geram sungguh. Selagi aku tak boleh tumbuk dia, rasa tak sedap. Pergi gali kubur, buka kait, tumbuk. Tak ada. Kalau buat lagu tu orang kata orang gila. Maknanya peranan tangan tu lebih sempit berbanding dengan peranan lidah. Baik. Kedua, tidak diambil berat oleh manusia serta dipandang enteng. Contohnya mengumpat, memfitnah, mengejek dan sebagainya, seolah-olah tidak dipandang sebagai berdosa dan dianggap tidak bersalah berbanding dengan anggota luaran seperti menampar, menyepak, menikam dan sebagainya. Jadi lidah ni dipandang enteng, dipandang mudah, tidak dipandang sebagai sesuatu yang berat. Kita tengok depan-depan duk kutuk, saja duk kutuk. Dia kalau orang Kelantan dia panggil duk mapuh gu. Maknanya dia kata sungguh-sungguh. Merah muka kawan ni tapi relax lah. Lepas tu ketawa. Lepas tu esok buat pula. Tak rasa pun bersalah. Tak rasa pun bersalah. Tapi cuba kalau dia buat kepada kawan dia tu, dia bagi pukul kepala kawan dia tu. Balik ke rumah dia termenung. Allah, apalah aku ni. Boleh aku pergi sepak. Aku pergi tampar muka kepala kawan aku. Dia terasa. Mana dia terasa benda tu sebagai satu kesalahan. Tapi yang dia duk kutuk, dia duk maki tu, dia tak rasa salah. Main-main je. Tu. Begitu juga mengumpat, memfitnah. Mengumpat tu jadi macam benda tak salah. Benda tak salah. Main-main je. Jopok buat popek. Dia panggil apa? Membawang ni. Membawang. Popek. Apa tu? Habis nak pisah. Habis. Okey. Besok kita sambung balik. Sambung balik. Jadi tidak rasa benda tu sebagai satu kesalahan. Nak sambung balik. Cuba kalau dia buat, dia pergi jetik telinga sekali, dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah. Jetik telinga tu rasa bersalah. Mengumpat rasa tak bersalah. Sama juga memfitnah. Fitnah ni rasa benda buat je lah ni. Tu. Ustaz mengajar pun fitnah. Orang biasa lagi lah. Duk bawa fitnah.
Tukang bawa fitnah pula. Saya sendiri ni Allah, kalau yalah kita kecil lagu ni pun bukan yang besar sangat pun, kena duduk kat tapi gak orang duk bawa fitnah sampai ke pejabat mufti tu. Pejabat mufti panggil tanya satu-satu, bila masa saya kata lagu ni, tak pernah kata pun, tak pernah mengajar apa benda lagu ni. Tu. Jadi semua cara yang digunakan untuk menjatuhkan seseorang, semua guna fitnah. Orang yang memfitnah tu pun dia tak ada rasa salah pun. Dia relax lah. Lepas tu dia berasa nak buat lagi. Dia duk bawa lagi. Tu. Bawa lagi. Kita ajak bersemuka, ajak berbincang. Tak nak. Kalau tak nak, dia tutup mulut, tak apa. Tak nak berjumpa, tapi dia buka mulut juga. Tu. Maknanya dia tahu benda dia kata tu fitnah. Kalau dia tahu benda tu tidak fitnah, mesti dia berani. Tu. Tapi dia tak rasa benda tu bersalah. Bawa juga mulut. Tu. Tapi kalaulah dia sepak ke, dia tumbuk ke, itu dia rasa salah. Itu dia rasa salah. Begitu juga dengan ibu bapa. Sebab tu apa di dalam ayat berkenaan dengan buat baik kepada kedua ibu bapa tu ditekankan lidah. Sama juga dengan ibu bapa. Kalau seorang anak dia tendang mak dia, kecoh satu negara. Kecoh satu negara. Tapi kalau dia marah mak dia, dia maki mak dia, orang cakap, alah budak-budak sekarang ni. Lagu tu je. Alah budak-budak sekarang ni gitu lah. Jadi maknanya benda tu tak ada apa-apa. Dipandang enteng, enteng, dipandang mudah. Mana orang tak kisah. Orang tak kisah. Anak jerekah mak pun, budak-budak sekarang ni. Gitu lah. Tapi kalau sekali dia pang mak dia, kecoh satu kampung. Bodoh tak guna. Maknanya dengan anggota lain dipandang suatu yang berat, suatu yang besar. Tapi dengan lidah dipandang sebagai suatu yang enteng. Lepas tu kadang-kadang dengan lidah ni mudah untuk berlepas diri. Tak ada kesan, kecuali sekarang ni orang ada rakaman dah. Dengan lidah pun boleh saman. Naik mahkamah. Tu kena saman nyaya. Tu. Jadi waktu tu dia jadi beringatlah sikit. Tapi maknanya di suatu ketika dahulu benda tu dianggap enteng sebab tidak ada apa-apa kesan, boleh berlepas diri. Tu. Jadi ini sebab yang kedua kenapa lidah diberikan penekanan berbanding dengan anggota-anggota yang lain. Kemudian sebab yang seterusnya tu insya-Allah kita sambung pula di dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah.